Memanglah kalau kita lihat orang Melayu mengharapkan bahawa bangsa mereka, akan bersatu padu. Kerana mereka yakin bahawa kalau, mereka mempunyai kepimpinan yang bersatu, dia akan dapat memberikan impak yang baik. Itu memang harapan orang Melayu. Tetapi sebenarnya parti-parti politik ini tidak ke situ. Walaupun, suara apa yang mereka ucapkan untuk penyatuan, tetapi kita boleh lihat dari segi sikap macam saya sebut tadi. UMNO kekal mahu menjadi parti Melayu yang dominan dan sudah barang pasti cabarannya adalah kepada PAS dan juga Bersatu. Satu parti baru mahu juga menguatkan pengaruh politik dia. Sebab itu kalau kita lihat parti-parti ini walaupun secara asasnya kita lihat mereka bekerjasama, tetapi orang Melayu secara asasnya sebenarnya sudah kecewa kerana mereka melihat bahawa dalam penyatuan Perikatan Nasional yang terbaru ini, kita melihat parti-parti Melayu ini bergabung. Tetapi kita boleh lihat kesan daripada apa yang berlaku pada negara kita, sama ada kesihatan kita, sama ada ekonomi kita, sama ada isu-isu melibatkan kumpulan B40, M40 kita, memang semakin teruk. Jadi sebenarnya orang Melayu yang dia mahu bukan sahaja penyatuan itu, tapi sebenarnya orang Melayu mahu adalah kehidupan yang lebih baik, itu saja. Jadi memang mereka mengharapkan pemimpin mereka memberitahu bahawa untuk jadi mendapat kehidupan yang lebih baik, mesti ada penyatuan Melayu. Tapi hari ini kalau kita lihat penyatuan Melayu wujud, tetapi sebenarnya kehidupan mereka lebih buruk. Kenapa? Kerana penyatuan itu adalah penyatuan yang bukan penyatuan yang mempunyai asas yang kukuh. Kerana penyatuan yang paling penting adalah penyatuan berasaskan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang melibatkan integriti yang tinggi. Kita tahu bahawa memanglah di kalangan orang Melayu, sebahagian daripada orang Melayu itu memang mengharapkan bahawa pemimpin-pemimpin Melayu itu dapat bersatu. Dengan bersatu itu kuasa politik itu jadi lebih kuat dan mereka boleh memberikan manfaat kepada orang Melayu. Ini persepsi sebahagian daripada orang Melayu. Sebab itu bila politik ini jadi begini sehingga hari ini dengan penyatuan Melayu, betul parti-parti politik ini dapat bersatu dan mereka dapat kerajaan melalui Perikatan Nasional. Tapi hari ini kita boleh melihat walaupun atas nama penyatuan ummah, atas nama perpaduan Melayu, perpaduan Islam itu, tapi kita boleh melihat bahawa politik penyatuan itu akhirnya berakhir dengan sentiasa berantakan dan politik itu sentiasa serang menyerang dan kerajaan itu sentiasa tidak stabil. Yang akhirnya kesannya adalah kesan kepada ekonomi orang Melayu itu juga. Kita boleh melihat bahawa dalam sejarah orang Melayu, penyatuan Melayu inilah yang menyebabkan orang Melayu paling buruk sekali. Golongan M40 ramai yang berpindah kepada B40, pendidikan jadi lebih buruk. Hatta institusi agama pun sebenarnya bukan kata kuil ataupun kita punya tempat-tempat ibadah itu tak boleh beribadah. Orang Islam sendiri pun menghadapi masalah dalam kerajaan Islam itu sendiri. Maknanya penyelesaian itu bukan berasaskan kepada penyatuan. Penyatuan itu sebenarnya sebahagian orang Melayu mempunyai kesedaran bahawa itu hanyalah retorik untuk membangkitkan semangat bagi mendapatkan kuasa. Sebab itu amanah, kalau ditanya pada amanah, saya sebenarnya tidak terkesan kerana amanah ini mempunyai satu nilai politik yang berbeza. Kerana bagi kita, bagi sama ada membantu kaum kita ini bukanlah satu yang salah. Dia adalah satu perkara yang lumrah. Orang Melayu mahu membantu orang Melayu, orang Cina mahu membantu orang Cina, orang India mahu membantu orang India. Tetapi dalam amanah ini yang kita bawa adalah politik kita berasaskan kepada nilai. Jadi kalau kita boleh membawa nilai-nilai yang baik, jadi nilai-nilai yang baik ini akan dapat menyatukan, memberikan satu kebaikan kepada bangsa itu sendiri. Dan nilai yang baik ini bukan sahaja dapat dikongsi oleh orang Melayu, tetapi nilai yang baik ini boleh dikongsi oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya ambil satu contoh, dalam amanah selalunya antara yang ditekankan ialah tentang kerajaan yang baik, yang selalu kita gunakan sebagai good governance. Sebab itu bila kita mentadbir Melaka sebagai contoh, ini adalah teras-teras yang cukup penting. Kita mesti berintegriti, penjimatan kepada wang kerajaan, fokus kita adalah kepada rakyat. Jadi kalau kita boleh membangunkan kerajaan yang baik, maka dia akan memberikan satu kesan yang baik bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu kita tidak punya kebimbangan tentang, kerana kita bukan membawa apa yang kita sebut sebagai hidup Melayu, tapi apa pengisiannya. Begitulah juga dengan penyatuan ummah.
Tetapi apa pengisian dan konten dan apa yang harus kita lakukan? Sebab itu kita tidak ada kebimbangan dalam amanah. Bagi kita, politik nilai ini adalah suatu yang cukup penting. Mungkin hari ini bukan majoriti orang Melayu boleh terima, tetapi sebenarnya apa yang nak dibawa oleh amanah itu sebenarnya kalau kita mempunyai nilai-nilai yang baik dan kita terapkan dalam pelaksanaan kepimpinan orang Melayu itu juga, dan juga pendidikan itu sendiri dipertingkatkan, maka nilai-nilai yang baik ini dapat dikongsi dan orang Melayu itu sendiri menjadi satu bangsa yang mempunyai satu nilai yang tinggi. Mungkin hari ini politik itu politik nilai ini tidak menguasai keseluruhan orang Melayu, tetapi saya yakin bahawa sedikit demi sedikit politik nilai ini boleh diterima oleh masyarakat Melayu itu sendiri.